dia panggil nama macam nama yang aku kena panggil bagi panggil tadi. Assalamualaikum dan selamat datang ke Eugene Seram. Ini adalah episod pertama bagi Eugene Seram. Dalam episod Eugene Seram ni kita akan bercerita tentang kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman seram yang pernah dilalui oleh kita semua. So, untuk episod pertama ni kita berkenalan dengan ahli-ahli daripada Eugene Seram. Ya, sila perkenalkan nama anda. Bermula dengan Encik Azri. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Azri. Okay, so hari ni kita nak cerita tentang pengalaman saya lah tentang keseram saya. Tapi untuk mulakan bukan saya dulu. Kita akan mulakan dengan sila perkenalkan diri, Encik Fadlan. Okay, hai, saya Fadlan. Kru untuk Eugene Studio. So hari ni saya nak cerita just kongsi sikit pengalaman yang ada mengenai cerita seram, kisah-kisah seram. Tak banyak tapi adalah satu yang paling seram rasanya. Yang paling seram dan rasa macam pengalaman jugalah. Pengalaman sebenar ya Encik Fadlan? Yes, pengalaman sebenar. Pengalaman sebenar. So tajuk dia siapa? Tajuk. Tajuk siapa? Boleh. Yes, mesti ada tajuk. Tajuk dia siapa? Okay, so saya mula cerita ni sekarang. Yes, silakan. Okay, silakan. Okay. Masa tu tingkatan 3. Tahun 2008. Umur. 2008. Tingkatan 3, 15 tahun. Okay. Masa tu di sekolah. Cuti sekolah cuti sekolah macam bukan gemar lah, macam suka cari kerja part time, nak beli something. Okay, time tu macam ada ikut abang kerja kat satu kilang ni lah. So waktu tu daripada start pergi si petang. Okay, waktu tu si petang rasa untuk hari nak kerja, dah rasa macam dah tak start hati nak kerja, rasa macam tak kerja hari ni lah. Tapi sebabkan part time, kalau part time mesti lah, kalau kita kerja ada duit, tak ada kerja tak ada duit. Okay. So kat situ macam tak apa, pergi je lah kerja kan. Lagipun shift malam bukan seorang, ada saya dengan abang saya. So saya rasa macam tak apa, pergi je lah. Okay, pergi. So petang tak silap masuk pukul 3 atau pukul 4 something macam itu. So kerja macam biasa, kerja petang, buat kerja-kerja heavy macam biasa. Okay, sampai waktu maghrib. Masa tu orang pukul 7 lebih macam tu lah, tengah azan. Okay, macam stesen saya belakang dan abang depan. Untuk hari tu memang 2 orang je pekerja. 2 orang sahaja, saya ingat je 2 orang. 2 orang je. Dia kilang buat barang. Kilang kecil je, tak banyak, tak besar. Okay. So jadi masa tu macam abang saya bahagian depan, dia settlekan bahagian depan dan saya bahagian belakang. Kerja-kerja macam untuk proses-proses macam tu lah. Okay. And then waktu orang pukul 7.30, pukul 7.15, azan 7.20, 7.30. Okay, 7.30 tu dah rasa tak sedar hati lah. Tak sedar hati rasa macam okay, saya duduk macam ni, mesin kat sini. Belakang ni tingkap dan tak ada orang. Memang tak ada orang, macam satu department tu macam satu tempat ni okay, mesin. So takkan nampak orang sebelah-sebelah lah. Sebelah kita akan mesin. Sebelah kita pun mesin, kiri kanan mesin lah. So masa tu kat 7.30 rasanya, rasa macam tak sedar hati. So tak nak layan lah, just kita nak, sebab satu hari kita ada target untuk berapa puluh kena siap benda tu. Okay, buat sekali macam teringat lagi ada something yang lari kat belakang. Bunyi lah. Lari. Bunyi tapak kaki lari. Macam Masa ni tapak kita dekat orang lari ataupun haiwan yang lari. Okay, satu sebab kawasan tu pintu depan dah tutup, pintu belakang memang dah kunci. Okay. So pintu depan tu memang dah tutup. Tak logik kalau macam ada orang lari kat belakang. Sebab masa tu memang abang aku, masa saya memang kat depan tengah buat kerja. Okay, kena dia memang dia buat kerja, dia buat sampai kerja dia siap, okay, baru akan pergi.
Oh. Okay, waktu tu macam dah pelik, pukul 7:30 selalu kita takkan mana-mana, kita akan stay situ, akan siapkan. Sebab akan balik, kalau boleh nak ambil balik awal lah, sebab berapa banyak nak siap, akan balik. Okay. Okay. So 7:30 time tu, tiba-tiba macam ada benda lari tau. Okay, tak pandang belakang, okay, relax lagi. Okay, buat je kerja. Buat, lepas tu rasa macam, aku dah seram ni, okay. Lepas tu, dah rasa benda tu lari. Dah lari tu, rasa tak sedar hati lah, telefon dah kat sebelah lah. Okay, lepas tu buat, tiba-tiba dengar ada orang panggil. Panggil bukan nama panggilan dekat rumah, panggil nama penuh. Fuh. Nama penuh dia panggil, tak tahu macam mana dia panggil penuh. Dia tengok icing kau kot. Mungkin barangkali dia tengok kat borang, Dia tengok resume ke. kat resume, oh budak ni tengok borang ni penuh. Tak, aku rasa dia tengok kat MySpace kau dia. Mungkin lah time tu. Oh, masa lepas tu- MySpace. Dia mungkin masuk space, dia usah aku dah lama. Okay, balik. Okay, lepas tu Okay. macam ni dah settle, lepas tu dah dengar macam orang panggil nama penuh. Gatal dia pergi menyaut. Ya? Lepas tu Oh. terfikir, yang dia panggil tu bukan suara abang saya, maksudnya macam suara macam budak-budak yang panggil. Suara budak-budak. Suara budak-budak macam. Dah diam lah. Terfikir balik. Dalam ni ada 2 orang. Aku kan aku. Siapa pula budak tu? Dah diam lah. Sumpah diam. Lepas tu diam buat kerja. Okay, buat 7 orang kat pukul 8 macam tu. Rasa memang dah tak boleh nak go lah. Okay. Okay, memang Dah- tak capai dah- apa lah. tak Terus capai apa turun, lah. turun pada tempat tu. Terus pergi kat depan. Lepas tu duduk kat depan abang. Cakap, dia tanya kenapa? Tak tahu apa. Kerja kau dah siap belum? Ada lagi. Dah tu pergi lah. Siapkan cepat. Nanti boleh balik awal. Tak apa, tunggu cakap abang aku, tak apa, tunggu kat sini. Tunggu sekali, dah siap pergi belakang teman. Kau kenapa okey tak? Okey. Aku dah pucat dah, okey. Lepas tu, dia siap je cepat, tolong dia. Pergi kat belakang buat sekali tengok. Dia tengok, kau okey tak ni? Okey. Settle lah kat situ. Okey, lepas tu masa tu orang pukul 10, 11 macam itu lah kita balik. Sebab disebabkan lambat sebab kerja aku tak siap lah. Okay, tak apalah balik. Dah pukul berapa masa tu? Dalam pukul 11 kat pukul 12 macam tu. Sebab lambat, sebab kerja aku tak siap. Maksud tak capai untuk malam tu untuk berapa buat. Dia pukul 12 dah tutup lah kilang. Terpaksa overtime sebab barang tu tak sempat nak siap. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Oh, okay. Lepas tu aku pun macam tak apalah. Saya pukul 11 lebih kat pukul 12 tu balik. Lepas tu tak tahulah kenapa malam tu yang abang aku boleh pula nak bukan masuk kereta, nak didus kereta. Jurus kereta. Okay. Ni pintu sini. Kereta kat sini. Pipe kat belakang ni. Okay, lepas tu aku cakap, So maksudnya pipe tu ada dalam kilang kau tu lah. kat belakang kilang. Belakang kilang. So kereta kat luar kilang. Dekat dalam pagar juga. Dalam pagar. Depan pintu. So masa tu rasa macam dia kata, Lik tolong pergi ambil pipe sekejap. Buka air. Tak nak lah, pergilah. Lepas tu dia kata, tak apalah, pergilah, kita tak apa pun. Lepas tu dia kata, tak apalah, pergi. Buka, ambil getah, pegang getah, buka pipe. Tangan tak nampak. Okay, bukan ni getah, ni pipe. Tengah buka. Pandang depan. Benda first nampak, nenek dengan budak. Tengah duduk atas tangga. Dia panggil nama macam nama yang kena panggil panggil tadi dengan tangan melambai. Seram gila. Ni kau punya pagar. Ni kau punya pagar. Ni pagar, Ni kereta kau. ni kereta, Okay. Ni dekat pintu. sini pintu. belakang sikit je. Belakang sikit. So maksudnya kau nak pergi dekat pipe tu nak Ha, buka. ha. Dalam masa yang sama kau toleh ke atas. Ke depan. Toleh ke depan terus nampak. Terus nampak dia panggil nama, suara Okay. tu dia panggil nama. Budak tu panggil. Lepas tu dua-dua melambai. So pergi ke rumah tu, sedangkan selama aku pergi belakang tak pernah nampak rumah tu ada. Mana datang rumah tu? Aku boleh berhayal. Berhayal maksud pergi sana. Tak pergi jalan, tak tengok, tak pegun. Dia panggil. Macam kaki ni rasa bergerak. Mungkin sebab abang dah rasa lama sangat kan tunggu. So datang dipanggil. Kenapa lama sangat? Tersedar. Terus dia macam abang saya nampak lain macam. Dia kata tak apa. Balik lah. Okay, balik. Balik tutup pagar. Dia kata dalam kereta okey tak? Tak benda okey je. Saya kata okey. Pusing satu bandar. Balik. Kita orang duduk selfie dalam kereta. Selfie macam ni. Okay. Belakang. 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 Ah. Belakang ada.
Serius ah? Gambar dalam phone tu. Oh ya ke? Dua-dua tengok. Ada lagi tak gambar? Bukan gambar budak tu, gambar dah buang. Dah Tu buang. lama. So yang kau ambil gambar tu adalah gambar bukan orang yang tadi yang panggil kau lah. Kan yang lain. Oh. Ni benda lain. Benda lain pula. Clue dia rambut panjang, baju putih, sepatu terbang. Itulah. Memang Yang suka nampak. menjerit. Yes, suka bercerit. Aku macam okay, aku tengok baku, aku tengok baku. Dua-dua dah tengok. Balik lah, jom. So, setelah ambil telefon tu macam delete. Buka macam benda tak nampak apa. Start tu macam okay. Start tu terus tak ada kerja, tak nak langsung kerja, terus berhenti. Terus berhenti on the Terus spot. berhenti on the spot. Abang, 24 hours. yes, abang aku je kerja. Damn. Itu memang the best, bukan the best macam Paling kau lah. second time juga nampak benda macam tu. Seram juga lah. Dan sebab sebelum balik tu ingat kata pesan tu kata balik tu, so elok-eloknya kita basuh kaki ke ambil semayang ke, masa balik tu ambil semayang terus lah. Telefon cakap buka pintu belakang, ambil semayang terus, masuk rumah, ambil tu mandi terus. Oh. Itu yang paling seram lah benda tu, serius. Okay. Memang nampak. Biasanya kalau orang akan jumpa hantu dan sebagainya, dia akan macam orang kata apa, dia akan berlarutan tau. So adakah kau mengalami pengalaman yang sama macam kebiasaannya orang tu, ataupun masa kau dah mengalami pengalaman tu dah terus habis gitu je? Tak, Untuk yang ni lah kisah yang tu. Yang ke masa maksudnya lah. Honestly sampai sekarang sebenarnya. Banyak lagi tapi yang ni lah yang paling seram. Ni paling seram lah antara semua. Ada lagi yang masa study pun ada juga, tapi yang ni lah aku rasa yang ni second ke second ke atau yang kedua, yang pertama kali, second, yang kedua, ketiga macam tu lah. Yang ni yang beringat sampai sekarang. Benda tu macam ni, entah. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi besoknya kawan abang tu dah cerita, dia kata memang dulu ada budak-budak start maghrib kena catik lepak kan dia, bukan lepak, abang cerita. Dia kata ada budak, memang budak-budak macam tu lah. Budak-budak yang aku cakap tu lah. So budak yang tu yang berlari. Dia kata dah ramai kena sebenarnya. Tapi persoalan aku sebenarnya, macam mana boleh hantu tu tahu nama kau? Dengan nama, bukan panggil nama biasa, nama penuh. Yes. Cuma bin dia tak panggil. Dia panggil nama penuh. Sebab dekat office orang tak panggil nama penuh aku. Dekat kilang orang tak panggil nama penuh, dia panggil nama LAN. Tapi yang tu dia panggil nama penuh, sangat penuh. Kecuali bin dia tak panggil. Yang tu dah macam dah. Kalau macam abang aku panggil, takkan panggil nama tu juga. Yelah, biasanya kalau rumah ataupun kerja lah, cerita kan. Ni tak ada nama penuh. Macam gatal pun pergi menjawab, ya? Ya tu pergi tengok, bukan ya lah, ya pergi tengok. Tengok tu pergi kat belakang, ya pusing belakang. Untuk orang yang ni lah, kalau viewer kita sekarang ni yang menghadapi masalah yang sama macam kita, ataupun viewer kita yang menghadapi masalah ataupun ada situasi lah, macam kau. Betul tu. So satu first jangan panik. So terutama kalau macam tengah drive kan, so jangan panik lah. Sebab selalunya kemalangan jalan raya kebanyakan jadi macam ni lah. Maksudnya ikut jalan lama, bila nampak kena macam ada nampak something kat belakang, jadi panik tau. Jadi panik macam kita tak boleh control situation kita masa tu. So satu jangan panik. Kalau macam ada maksudnya macam ada dalam kereta tu surah Al-Quran ke ataupun CD ke apa, whatever, try buka dulu bagi kita tenang, and then sama-sama kita baca lah ayat kursi ke apa. Kalau kita hafal kita 3 full Al-Fatihah. And then kalau balik rumah, terus kita ambil semayang, masuk lagi dan terus mandi lah. Then betul aku ingat aku mak aku cakap masuk pintu belakang dan bagi salam. So benda tu takkan terikut lah. Masuk pintu belakang bagi salam. Tu kalau rumah apartmen macam mana? Masuk ke depan je lah. Jangan lompat pula. Masuk ke depan tengok kita bagi salam lah. Terus eloknya macam tu lah. Rumah kau tu gate. Tu gate. Masa apa mak kau? Rumah kau tu gate. Masuk je. Masuk bagi salam.
Kita ambil semayang kat depan lah. Kalau Pak Mer yang tak ada tu, tawakal kita bagi salam, insya-Allah tak apa-apa lah kot. Okey, jangan pula yang mana viewer ni duduk apartmen tiba-tiba nak kena masuk pintu belakang orang terpaksa terjun lah kan. Tak masal korang dah jadi macam Jumaat ni cerita lah kan. So jangan jadi macam tu. Okey. So jangan buat benda mengarut. Okey, kadang-kadang dalam ni pendapat aku sajalah. Okey, kita ni aku ni pun bukannya baik sangat. Lagi-lagi tentang ilmu agama dan sebagainya, tapi sedikit sebanyak mungkin boleh kongsikan lah kepada korang semua kan. Sebenarnya benda-benda macam ni kita tak perlu pun nak takut. Betul. Tak perlu pun nak takut. Okay, andai kata macam seperti macam kau cakap tadi, kalau takut mungkin kita boleh baca surah apa-apa dan sebagainya kan. Okay. Dia sebenarnya ada lagi satu. Okay, just azan dia. Azan dia sesuka hati. So azan sesuka hati memang akan kata apa, benda tu akan terus lari. Betul. Sebab kekuatan azan ni sendiri pun apa yang kita boleh dapat bayangkan, macam mana Yajud dengan Majud. Okay, kisah Yajud dengan Majud, dia tak dapat nak keluar daripada gua sebab ada azan. Kalau dia nak keluar, azan dah tak ada dalam dunia, baru dia akan dapat keluar. So nampak tak kekuatan apa orang panggil kekuatan azan tu macam mana. Tapi minta maaf lah, kita ni bukannya orang-orang yang pendidikan ilmu tinggi tentang agama Islam dan sebagainya. Tapi kalau ada yang nak bagi cadangan apa semua, boleh bagi cadangan dekat bawah. Mungkin antara salah satu fakta kita orang ni ada salah ke ataupun ada kurang ke, just bagi tahu. Betul. Tak jadi masalah. Kita menerima dengan hati yang Yep. Betul. Okay. So kita berbalik semula tentang cerita seram kau ni kan. Okay. Dalam masa tempoh seminggu lah lepas apa yang terjadi tu, lepas kejadian tu, apa yang terjadi kat kau dalam masa tempoh seminggu? Honestly macam lepas minggu tu rasa macam nak keluar malam pun takut lah. Tapi macam fikir balik, macam kau cakap tadi lah. Kalau kita takut, sebenarnya benda tu lagi suka. So macam kita macam buat berani and then buat macam kita tak takut benda tu. Walaupun kita takut, tapi kita suruh lah benda tu supaya kita tak nampak takut sangat. Sebab yelah dalam aku apa cakap juga, sebuah baik ciptaan adalah manusia yang paling baik. So kita tak perlu, bukan cakap tak perlu takut. Ada juga sebab dalam Al-Quran pun dah cakap, dalam dunia ni bukan saja manusia je yang dicipta, ada juga makhluk-makhluk lain yang dicipta. Antara kita nampak tak nampak, itu semuanya kuasa Allah Ta'ala. Macam tu je lah. So rasa macam perlu takut sangat pun tak perlu, tak perlu takut sangat pun tak boleh juga. Kita bagian tengah-tengah lah. In between lah. Antara rasa takut dan takut. Sebab kalau kita rasa berani sangat pun, benda tu lagi suka mengacau. Betul. Kalau kita rasa takut sangat pun, semangat kita akan lemah dan benda tu akan kacau kita pula. Betul. Okay, kau boleh tak macam describekan sikit salah satu watak Watak yang mana? yang kau jumpa tu? Okey, yang satu tu nenek tua. Dia macam nenek yang pakai kain batik atas kepala tu. So maksudnya macam kain batik orang dulu. Okay. Duduk atas tangga. Lepas tu yang budak kecil tu pun duduk sebelah dia, melambai. Dia lambai macam dipanggil. So aku pergi ke sana. Macam kat Limah tu. Cerita dipanggil. Suratang ke tempat dia. Tapi yang paling famous budak tu lah, sebab kawasan tu memang member abang cakap situ memang selalu selalu maghrib je akan kena. Okay, aku tak cerita lagi satu benda yang perkara. Ya. Okay, masa dia panggil kau tu, adakah badan kau betul-betul kaku? Yang macam kau cakap kau tengok benda tu, and then tiba-tiba kau rasa kaki kau ni macam nak bergerak ke arah dia. Benda tu kau rasa sedar tak sedar? Tak sedar langsung. So macam aku nak pergi tengok daripada depan. Macam nak pergi tengok daripada depan. Okay, so apa kalau benda? macam nak pergi daripada depan tu, kalau contoh abang kau tak interrupt masa tu, Ya. kau dah berapa dekat dah jarak dengan orang? Aku rasa Maksudnya dah dengan sampai benda sana dah terus. Tak, maksudnya masa dia nak sampai tu, Okey. masa dia abang kau nak sampai tu, contoh nak panggil kau, Dah berapa jauh kau pergi? kau dengan jarak Okey. tu macam mana? Macam sini batang pipe kat sini. Kira tarik ini aku, so ke depan sikit dah. Dah ke depan sikit depan sikit dah. batang pipe tu.
So benda tu sebenarnya macam cakap kawasan tu memang tak ada, rumah tu tak pernah nampak pun kawasan rumah tu. Tapi pelik macam mana boleh ada. So maksudnya kawasan tu Pang lah, berada dekat belakang kilang. Belakang kilang tak logik lah kalau belakang kilang tu ada rumah kayu. Dia Okey, rumah sebab kawasan tu memang rumah sembah. macam mana Rumah kayu. Rumah kayu macam lama. rumah kayu lama. Rumah Yang ada kampung tangga naik atas rumah. Macam rumah kampung. Dia ada asap-asap sekali tadi Tak ada, Tak tak ada. ada. Pada asap tu lain macam lah tu. Okey. Yang tu aku macam sekarang juga ingat benda tu. So kau lah seram ni. Okay. So sampai di sini saja untuk video kita pada hari ini yang berkenaan dengan kisah seram, pengalaman seram dan sebagainya. Okay. So mana viewer yang mana nak Share. kongsi cerita seram dengan kita tak ada masalah, kita tak ada isu. Okay, just masuk je link Discord and then beritahu nama dan sebagainya, and then kita akan arrangekan appointment untuk kita nak sesi sharing dan sebagainya. Okay. So sampai di sini saja, kita akan berjumpa lagi untuk next video. Bye bye.